Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 30 Mac. Hampir setengah juta penduduk di bahagian Serikei, Mukah dan sebahagian di daerah Sibu bakal menikmati 65 projek pembangunan yang telah dikenal pasti di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang, RADA. Pengerusi RADA yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, keseluruhan projek berkenaan bernilai RM1.515 bilion. Kebanyakan projek ini adalah projek infrastruktur seperti jalan raya, kebanyakannya jalan raya dan juga perumahan dan sebagainya yang memberi impak positif kepada rakyat. Datuk Len menjelaskan kesemua projek tersebut telah mendapat kelulusan dan akan mengemukakan senarai projek tersebut kepada Setiausaha Kewangan Sarawak dan Unit Perancang Ekonomi Sarawak untuk menilaikan projek tersebut. Tambahnya pada masa sama pihaknya akan mengemukakan senarai projek berkenaan kepada agensi-agensi pelaksana yang telah dikenal pasti untuk melaksanakan projek tersebut. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johariton Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Penekanan terhadap aspek integriti penting dalam jawatan kuasa masjid dan surau, khususnya berkaitan pengurusan kewangan yang disalurkan oleh kerajaan untuk manfaat masyarakat setempat. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menegaskan institusi-institusi Islam tersebut merupakan pusat untuk menyatu padukan umat Islam di kawasan masing-masing serta memupuk perpaduan dalam masyarakat setempat. Sebelum ini memang ada beberapa orang penceramah telah pun bukan di ban lah, tidak diberi tauliah tidak diberi tauliah kerana mereka tidak ada latar belakang yang lengkap dalam bidang agama, maka mereka tidak diberi tauliah. Dan pada masa sama juga ada beberapa orang yang rasanya tidak dapat tauliah di sebelah Negeri Semenanjung, maka kita pun mengambil tindakan yang sama. Namun mungkin ia berlaku beberapa tahun dulu, dalam beberapa tahun yang pada kena itu kuranglah kerana mereka tahu bahawa mereka tidak akan dapat tauliah untuk memberi ceramah di surau dan masjid kita. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menjelaskan Sarawak menerusi Majlis Islam Sarawak MIS dan Jabatan Agama Islam Sarawak hanya membenarkan penceramah agama yang bertauliah dan mempunyai latar belakang lengkap untuk memberi maklumat mengenai hal ehwal Islam di masjid serta surau di negeri ini. Bagaimanapun tambahnya, isu-isu berkaitan kehadiran penceramah agama yang tidak bertauliah di negeri ini telah berkurangan berbanding dengan beberapa tahun yang lalu. Beliau berkata demikian pada perasmian Majlis Penyampaian Sumbangan MIS kepada Masjid Surau dan Tanah Perkuburan Islam di Kuching. Sebanyak 1,500 buah jawatan kuasa masjid dan surau serta 450 buah jawatan kuasa Tanah Perkuburan Islam seluruh Sarawak menerima sumbangan kewangan berjumlah RM1.54 juta bersempena dengan bulan Ramadan tahun ini. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM mengadakan perbincangan bagi memperkasakan gerak kerja bersama untuk memastikan masyarakat membenci dan menghindari sebarang bentuk tindakan berbau perkauman yang menyentuh sensitiviti budaya, kaum dan agama. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johariton Openg ada menegaskan bahawa kerajaan negeri tidak akan teragak-agak untuk menggunakan kuasa imigresen bagi menyekat sesiapa yang cenderung ke arah amalan atau budaya politik yang melampau. Menurut Datuk Abdullah, ini kerana budaya seumpamanya boleh menimbulkan elemen kebencian atau buruk sangka yang mampu menjejas keharmonian masyarakat Sarawak yang berbilang kaum. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan hormat daripada Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang diketuai Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof di Wisma Bapa Malaysia di Kuching.
Sementara itu, Datuk Abdullah juga membangkitkan tentang tindakan beberapa ahli Kabinet Persekutuan yang gagal memaklumkan kedatangan mereka dengan rakan sejawat dalam Kabinet Sarawak ketika melakukan lawatan kerja mereka ke negeri ini. Malah jelasnya, lawatan mereka ke beberapa kawasan juga tidak memaklumkan kepada wakil rakyat kawasan tersebut. Justru beliau mahu budaya seperti itu harus dielakkan untuk memastikan semangat sebuah kerajaan perpaduan benar-benar dijiwai. Sementara itu, Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM yakin untuk membina hubungan yang baik dengan Kerajaan Sarawak. Ketua Pengarah JCOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata, JCOM berjanji akan menyampaikan dasar-dasar kerajaan pusat serta Kerajaan Sarawak dengan baik kepada rakyat. Menurut Datuk Dr. Muhammad Agus memberitahu jabatan itu mempunyai seramai 71 pegawai di negeri ini dan akan memastikan pegawai-pegawai tersebut memberi penerangan yang baik kepada masyarakat agar negara Malaysia dapat dibangunkan dengan aman dan harmoni. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Jelasnya lagi, pengarah JCOM Sarawak akan dilantik dalam waktu terdekat dan mempunyai beberapa perancangan program untuk dilaksanakan di Sarawak. Ini termasuk sekurang-kurangnya 4 program sebulan di Sarawak untuk daerah-daerah yang dipilih oleh pengarah baharu nanti. Justru beliau berharap kerjasama tersebut akan terus berjalan dengan lancar dalam usaha membangunkan masyarakat di negeri ini. Institut Aminuddin Baki IAB Cawangan Sarawak merancang mewujudkan My Digital Classroom dalam usaha memperkasakan pendidikan digital dan teknologi di Sarawak. Pengarah IAB Cawangan Sarawak, Edmund Shah Tambi berkata, ia juga merupakan hasrat institut itu dalam bekerjasama untuk menjadi peneraju kepada hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Edmund Shah menjelaskan My Digital Classroom tersebut adalah untuk membantu warga pendidik di Sarawak supaya mahir digital dan menggunakan hal-hal berkaitan digital dalam menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Edmund Shah menambah kunjungan hormat tersebut turut membincangkan hal-hal berkaitan dengan keperluan pendidikan digital bagi warga pemimpin di sekolah dalam menjayakan hasrat Kerajaan Sarawak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak merampas sebanyak 1,258 kg minyak masak paket bersubsidi polybag 1 kg bernilai RM3,145 di sebuah premis perniagaan di Matang, Kuching pada Selasa. Pengarahnya Matthew Dominic Barim dalam satu kenyataan media memberitahu anggota penguatkuasa kementerian telah menjalankan pemeriksaan berdasarkan hasil risikan selama 2 minggu atas aduan orang ramai mengenai penjualan minyak masak dalam talian di premis perniagaan itu. Matthew Dominic berkata kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Beliau menambah dari Januari sehingga semalam sebanyak 433 kes direkodkan menerusi 26,908 pemeriksaan dengan nilai sitaan lebih RM6 juta. Nilai kompaun pula adalah sebanyak RM307,558. Daripada jumlah kes yang direkodkan, 76 kes adalah di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan jumlah nilai rampasan lebih RM6 juta. KPDN Sarawak juga telah menjalankan 63 pemeriksaan ke atas pemegang lesen barang kawalan bagi memastikan keberadaan bekalan barang kawalan semasa bulan Ramadan seperti gula, minyak masak bersubsidi, tepung gandum melalui Ops Pantau Bekalan sejak 23 Mac lalu. Pemeriksaan dijalankan bagi memastikan peniaga yang terlibat mematuhi Akta Bekalan 1961 serta peraturan di bawahnya. Polis daerah Kuching sedang giat memburu seorang lelaki warga Indonesia bersabit kes samut yang berlaku di sebuah kedai di Jalan Petanak Kuching pada 26 Mac lalu. Ketua Polis daerah Kuching ACP Ashmun Bajah dalam satu kenyataan berkata suspek dikenali sebagai Rizal berusia 20-an.
Menurut ACP Ashmon, suspek dikendaki untuk membantu siasatan bersabit satu kes samun mendatangkan cedera yang dilaporkan berlaku sekitar pukul 7.15 malam di sebuah kedai kopi. Katanya siasatan lanjut dijalankan di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Justru orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung suspek diminta untuk tampil memberi kerjasama. Maklumat berkenaan suspek juga boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Elvin Manjan Talian 012-8989-877 atau mana-mana balai polis berhampiran. Sarawak bakal menjadi tuan rumah kepada Persidangan Persatuan Pengurusan Sukan Asia AASM 2023 buat kali pertama. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ini juga merupakan kali pertama AASM 2023 akan melihat penyertaan ahli dari Persatuan Pengurusan Sukan Negara-Negara Teluk. Datuk Seri Abdul Karim berkata pihaknya menyasarkan seramai 500 perwakilan dari lebih 25 negara di seluruh dunia untuk mengambil bahagian dalam persidangan tersebut. AASM 2023 yang bertemakan agenda kelestarian, tindakan dan pendidikan melalui sukan bertujuan meningkatkan aspek akademik sukan bagi melatih kaki tangan dan pihak terlibat dalam sukan. Datuk Seri Abdul Karim menambah persidangan ini adalah selaras dengan agenda Kerajaan Sarawak yang mengutamakan kemampanan dan pembangunan destinasi dengan matlamat pembangunan mampan, SDG dan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berkata demikian pada sidang media AASM 2023 di Kuching. Dalam pada itu, beliau berpendapat penganjuran persidangan ini tepat pada masanya kerana Sukan Malaysia SUKMA 2024 juga bakal berlangsung di Sarawak. Untuk rekod, AASM 2023 akan berlangsung pada 19 hingga 20 Ogos ini di salah sebuah hotel di Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Khamis 30 Mac. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.